selamat pagi. Saya dengan nama panggilan saya Ken lah. Ken. Dekat sini saya ingin terangkan sedikit ilmu yang saya ada dan saya kongsikan untuk sahabat-sahabat saya dan kawan-kawan saya untuk kegunaan kita bersama lah. Jika berlaku apa-apa sebarang kecelakaan lah. Kalau boleh kita tak ingin lah berlaku. Sebab baru-baru ni saya macam terpanggil lah untuk memberi atau mengongsi sedikit ilmu kepada sahabat-sahabat yang sebab berlaku sebelum ni, berlaku di Jati Wak Zaliah, tempat yang selalu saya turun mancing. Berlaku serangan heart attack lah, atau pagi-pagi serangan jantung oleh sahabat kita lah, jadi yang turun mancing. Jadi saya ingin kongsikan lah, jika berlaku apa-apa perkara contoh serangan jantung ni, apa yang perlu kita buat dalam masa 10 minit lah. Dalam masa 10 minit, tindakan awal kita atau tindakan kecemasan yang perlu kita beri kepada mangsa. Kurang-kurangnya kalau kita tahu asas apa yang perlu kita buat, kita dapat menyelamatkan mangsa. Jadi dekat sini saya kongsikanlah ilmu yang saya ada untuk kawan sahabat-sahabat. Gunakanlah kalau ia bermanfaat untuk sahabat-sahabat, kita gunakanlah. Kurang-kurangnya bila saya kongsikan ilmu yang saya ada, saya ingat kembali apa yang selama ni saya pernah belajar. Jadi saya pun tak lupa. Jadi umpama saya mengulang kaji lah, saya mengulang kaji ilmu yang saya ada. Jadi apa yang perlu saya terangkan hari ini adalah tentang ilmu CPR. CPR yang bermaksud cardiopulmonary resuscitation. Apa yang dia maksudkan dengan cardio adalah jantung. Itu adalah jantung. Apa maksud dengan jantung? Adalah untuk pam darah kita dan nadi. Pulmonary adalah bermaksud sistem pernafasan paru-paru kita. Sistem pernafasan paru-paru. Jika kita tiada pernafasan, tiada nadi, kekalkan oksigen dalam otak. Dan resuscitation adalah masukkan pemulihan dalam masa 10 minit. Sahabat, sekarang ni saya akan gunakan teknik CPR. Itu adalah CPR kita akan guna Dr. ABC lah. DRBC yang bermaksud D itu D danger, R respond, A highway, B breathing, C calculation. Apa yang saya akan terangkan, apa yang bermaksud bahaya pada diri kita, kepada mangsa, bahaya kepada mangsa dan bahaya pada sekeliling kita lah. Jadi apa-apa tindakan kita nak buat sesuatu, kita kena tengok sekeliling kita, ada bahaya tak dengan kita, sekeliling kita. Kalau tak ada bahaya, kita kira tempat tu selamat, baru kita akan teruskan dengan R lah, respon. Respon bermaksud kita akan bagi respon kepada mangsa. Kita tanya dia okey tak okey, kita tepuk dia, kita bau, kita cubit dia, bagi dia sedar. Kalau dia tak sedar juga, umpamanya dia tak ada respon, dan baru kita tengok highway dia. Highway, apa yang dimaksudkan highway adalah pada ruang rongga ni, ini adalah highway kita. Dan breathing adalah pernafasan, dan C adalah calculation. Okay, sekarang kat sini saya akan terangkan, saya akan tunjukkan amali apa yang kita masukkan dengan Dr. ABC dan saya akan jemput anak saya sebagai role model untuk saya terangkan kepada sahabat-sahabat dengan lebih jelas. Mungkin kalau saya cakap, sahabat-sahabat kurang faham. Jadi saya akan buat satu model lah bagi anak saya dan saya akan tunjukkan teknik-teknik dia. Okay, sahabat, apa yang saya masukkan dengan Dr. ABC maksud RD tu apa? Dia adalah danger. Sahabat tu tengok semua clear. Dia lapasan semua clear, macam contoh pasal tu semua clear, tak ada apa-apa bahaya untuk kita dan mangsa. Dan R adalah respon. Hello brother, hello bro, bangun bro. Okey, dia tak sedar, kita boleh cubit dia sahabat, bagi dia sakit juga sahabat tapi dia tetap tak sedar. Okey, so kita akan tengok highway dia sahabat. Kita buka rongga mulut dia, dia tengok dalam mulut dia semua clear. Okey, kita tengok clear. Okey, B, apa itu maksudkan dengan breathing ni sahabat? Breathing adalah maksudnya adalah dia pernafasan. So kita boleh guna teknik kan. Okay, tadi masa kita buat kita buat active chain lift. Kita akan longgarkan lagu dia punya dagu. So kita buka rongga dia semua clear. Lepas tu baru kita buat B. Yang dimasukkan dengan B adalah breathing. So look, listen and feel. Dengar, rasa dan lihat. So kita boleh dengar, kita boleh rasa, kita boleh lihat dan dia punya dada ada ombak pun tak ada. So dia tak ada pernafasan. So barulah kita boleh masukkan yang ketiga, C. C adalah compress. So kita boleh, jadi kita nak check dia punya compress, kita tak ada. Mula kita akan bagi 2 hembusan sahabat. Bila tak ada, okey, kalau kita boleh bagi 2 hembusan ataupun kita terus kompres. Tak ada, mana-mana sama. Okey.
Kita terus kompres pun boleh sebab dia baru berlaku dalam masa bawah 10 minit yang saya cakap tadi. Kompres pun boleh. Okey. Bila kita dah buat high tension ni, kita dah tahu dia tak ada pernafasan, semua tak ada. So antara macam mana kita nak letak tangan kita ni. Sahabat, tangan kita mana yang kuat. Kalau kita kuat kanan, kita akan letak kanan di bawah, kiri di atas. So genggaman dia jadi macam ni. Okey sahabat, awak boleh tengok tangan saya. Ni kat dalam lock. Okey. Okey sahabat ya. Antara kita nak cek titik kompres dia antara dia punya puting dengan puting. Okey, sini kita pakai gunakan 2 jari. Kita rasa di sini ada suluh hati kita. Okey. Letakkan di tengah-tengah. Kita kompres atas dia sahabat. So di sini tengah-tengah. Kita letak atas kita sini. Jadi tangan kita lock. Okey, kita buat macam ni. Kedudukan kita. Kita jangan menggunakan kekuatan tangan. Ini salah sahabat. Kita gunakan kekuatan bahu. Kita kompres 30 kali. Okey sahabat saya kompres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So saya akan bagi 2 hembusan. Itu kita cek nanti dalam masa 10 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bila kita dah kompres sekali yang kali pertama 30, kita akan sambung lagi kompres. Kompres lagi 30 kali. Okey, kong tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita akan bagi 2 hembusan. Dan kita akan cek tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita akan teruskan buat begitu sehinggalah bantuan kecemasan sampailah. Untungnya pihak ambulans kita akan bagi dia selagi kita boleh, selagi kita daya. So kalau kita dah tak mampu, kita minta tolong kawan-kawan kita yang ada sekeliling kita untuk sambung kompres. Sebab kita ada masa 10 minit tu sahabat-sahabat untuk selamatkan mangsa. Sebab kita bila 10 minit, umpama kita dia punya oksigen masih ada dalam otak. Okay sahabat, kalau masa kita kompres tu mangsa telah sedar, contohnya dia sedar, dia dah mempunyai tekanan jantung, dia dah kembali, dia dah mula bernafas dan dia dalam bentuk pemulihan lah. Kita akan buat macam mana kedudukan kalau bentuk mangsa pemulihan. Sebab kita akan tahu jantung sebelah kiri. Okay, jantung sebelah kiri, kalau boleh kita jangan tolak ke sana lah. Dia akan mengimpit tekanan jantung. So kita akan buat tangan macam ni. Letakkan tangan di bawah kepala. Tangan ni atas. Okay, kaki ni kita akan buat macam ni. So kita akan golek saja. Okay, golekkan dia macam ni. Dia akan jadi kedudukan macam ni sahabat. So jantung dia akan ke atas. Okay sahabat, jantung ke atas. Okay, jadi umpamanya, so cuma bila kedudukan bangsa dah macam ni, kita cuma selalu akan mematikan lah. Kita akan tengok dia keadaan dia okey tak okey. Sebab sementara kita nak tunggu pihak yang lebih arif lah. Untuk pihak ambulans, hospital lah untuk datang. Jadi bila keadaan macam ni, kita selalu tengok dia lah. Kalau boleh dia check up, kalau dia boleh baring, dia baring macam ni kedudukannya. Ini adalah bentuk pemulihan lah. Pasal saya cakap kalau boleh dalam masa 10 minit tu cerah, peluang dia untuk kembali tu ada ustaz. Apa yang ada sahabat. Tapi andai kata kita lambat, itu yang kita rasa menyesal atau satu kerugian untuk kita lah. Sebab kita tidak berdaya untuk menyelamatkan bangsa. Saya kongsi-kongsikan ilmu ni untuk diri saya juga. Semoga saya pun tidak lupa. Jika ada kekurangan atau kesilapan, saya mohon maaf.